Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah memilih dari kalangan makhluknya. Dari tempat ada yang dia istimewakan dari sebahagian tempat yang lain. Dari makhluknya manusia ada yang dimuliakan dari manusia yang lain. Dari malaikatnya ada yang malaikat dimuliakan dari malaikat yang lain. Yang telah memilih dari kitabnya, kitab yang telah dia muliakan dari kitab-kitab yang lain. Dan dialah Allah yang telah memilih masa untuk dimuliakan dari masa-masa yang lain. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk bertemu betul-betul di ambang Ramadan. Iaitulah terbenamnya matahari pada siang hari ini akan masuklah kita ke dalam bulan Ramadan. Maka sayugia diperingatkan dan sangat-sangat dipesankan agar kita memasuki Ramadan dalam keadaan sebaik-baik keadaan, supaya kita tak terlepas daripada kemuliaan dan kelebihannya. Bila saya kata tadi, Maha Suci Allah yang telah memilih dari kalangan masa, ada yang masa yang dia lebihkan dari yang lain, termasuklah salah satu masa pilihan Allah Azza wa Jalla adalah bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla telah memilih Ramadan menjadi bulan yang dia istimewakan berbanding bulan-bulan lain. Ada bulan lain yang istimewa, 4 bulan haram istimewa. Tapi Ramadan istimewanya dari sudut yang lebih berbeza. Kerana kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan untuk Ramadan, boleh kata segala kudrat dan tenaganya dihabiskan untuk Ramadan. Sehingga Nabi SAW berada dalam bulan Ramadan tidak seperti mana keadaan baginda pada bulan-bulan yang lain. Ini tidak lain kerana Nabi SAW tahu dan nak mengajarkan kepada kita tentang apa yang ada pada Ramadan. Kebanyakan manusia dia menganggap Ramadan adalah bulan untuk difardukan puasa semata-mata. Dia bukan sekadar puasa. Ramadan itu sendiri adalah satu bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita lihat kepada kemuliaan-kemuliaan Ramadan, dia bukan sekadar pada ibadat puasa sahaja. Apabila masuknya Ramadan, Nabi SAW ucap selamat kepada para sahabatnya. Sehingga baginda kata apa? Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Padanya Allah buka pintu-pintu syurga. Padanya Allah tutup pintu-pintu neraka. Padanya Allah belenggu para syaitan. Padanya Allah tawarkan pahala berganda. Padanya Allah Azza wa Jalla hapuskan dosa-dosa. Pada malam-malam Ramadan, setiap malam Ramadan, Allah Azza wa Jalla akan bebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah
menganugerahkan satu malam yang sangat istimewa sehingga beramal pada malam tersebut digandakan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Ini menunjukkan kemuliaan Ramadan. Pada Ramadan itu sendiri pun sudah menjadi bulan pilihan Allah. Bahkan Allah telah menurunkan sebaik-baik kitab kepada sebaik-baik Nabi dalam sebaik-baik waktu dan keadaan, itulah bulan Ramadan. Kalaulah kita anggap Ramadan itu sekadar masa yang datang dan berlalu, dan biarkan dia berlalu begitu saja, maka alangkah ruginya kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, rugilah, sangat-sangat rugi, raghima anf, sangat-sangat rugi bagi orang yang bertemu dengan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan keampunan dosa. Oleh kerana itu, perkara pertama yang kita kena baiki diri kita ialah, bagaimana saya sebut dalam kuliah subuh tadi, ialah merawat hati dalam meletakkan kegembiraan yang sebenar pada perkara yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita ni banyak benda kita happy. Terutamanya bila kita dapat harta. Manusia ni kalau dapat duit happy lah. Dapat duit tiba-tiba dapat durian runtus juta dia dapat. Oh happy. Orang tu dapat 10 juta, happy. Manusia bila dapat harta, tanah ke, rumah ke, harta apa juga, dia seronok. Bila dia dipuji, dia seronok. Bila dia dapat pakaian baru, dia seronok. Bila dia dapat apa lagi, pangkat, jawatan, dia seronok. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yunus. Cuba kita tengok ayat ni. Surah Yunus ayat yang ke sekejap. Dia dalam juzuk yang ke-11 ayatnya 58. Surah yang ke-10 ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sekali lagi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya, maka bergembiralah dengannya, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik dari segala yang mereka himpunkan, yakni dari harta benda. Allah Ta'ala memerintahkan kita, orang Islam ni, bergembira dengan apa yang Allah kurniakan, bukan dengan harta sebagaimana yang orang-orang kafir kumpulkan. Kalau dia bergembira dengan harta-harta mereka, kita orang Islam ni bergembira dengan kurniaan dan limpah kasih dari Allah yang Maha Esa. Maknanya apa? Kita dapat salat 2 rakaat qabliyah subuh tu, kegembiraan pada kita lebih daripada kita dapat benda lain. Pasal apa? Sebab hadis Nabi kata 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita dapat salat berjamaah di masjid, lebih kita gembira daripada kita boleh pergi mana-mana, melancong sampai luar negara, tapi 2-3 langkah daripada rumah kita tak sampai ke tangga masjid. Kita lebih gembira. Pasal apa? Pasal rahmat Allah dan kurniaannya ada di situ.
Banyak manusia dia gembira dengan apa yang ada dari sudut dunia. Sebagai contoh, yang paling ketara, bandingkan antara 2 bulan. Satu bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal. Orang kita bergembira dengan Syawal lebih besar daripada gembiranya mereka dalam Ramadan. Malah masuk je Ramadan nanti, tak masuk Ramadan, bulan lepas pergi tempoh tukar jahit tak ambil dah baju. Pasal apa? Semua dah full. Punyalah dia prepare untuk apa? Syawal. Nah, tidak berkaitan dengan mana-mana institusi atau perniagaan. Nah, orang yang berniaga bazar Ramadan, Allahu Akbar, preparation dia nak pergi ambil tapak untuk bazar tu pun beratur punyalah lama dekat PBT. Buka office dia tu, belum buka lagi, lepas subuh dah beratur dah dekat kaunter nak ambil tapak untuk bazar Ramadan. Hebatnya persiapan kita untuk Syawal dan juga untuk mencari harta Ramadan. Ada orang gembira bila dia berniaga, dia dapat untuk Ramadan. Hari ni, tahun ni kita Ramadan berapa keuntungan? 40,000, 50,000. Tapi apa yang dia dapat dengan Ramadan yang sebenar? Ada orang berniaga bazar Ramadan, dia cerita kat saya, Ustaz, duduk bazar Ramadan, dia jual nasi kuku. Sebelum asar dah sampai dah dekat bazar. Setting semua tepat, barulah dia pergi semayang. Kadang-kadang sempat jemaah, kadang-kadang tak sempat berjamaah. Lepas asar, orang mula mari beli. Lagi dekat maghrib, lagi ramai. Lagi dekat maghrib, lagi ramai. Sedangkan orang-orang salih duduk lagi dekat maghrib, lagi mustajab doa. Duduk sibuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk maghrib kadang-kadang tak sempat lagi buka puasa. Orang duk beli lagi. Sedangkan sebaik-baik antara sunnah dalam berpuasa ialah mengawalkan berbuka. Habis kemah-kemah, habis bazar, pergi semayang maghrib tu pun orang dah siap dah solat maghrib dekat surau. Lepas solat maghrib, kadang-kadang pergi surau. Hak tak pergi surau, maka semayang atas dekat situ. Tu kalau yang solat. Ada yang puasa dan tak solat, macam mana pula cerita dia? Habis kemah-kemah balik kat rumah. Sampai kat rumah letih dah nak pergi solat isyak. Letih dah pergi nak solat tarawih. Akhir sekali mereka tidur. Begitulah rutin sehari-hari untuk semata-mata nak dapat keuntungan bazar Ramadan. Kalau untung setengah tu 3 hari habis modal dah. Buka kedai macam-macam preparation jual. Buka-buka orang tak beli. Makanan hari kedua jual lagi. Hari ketiga dah rosak, habis modal, buang, tutup kedai. Tapi orang mukmin, bazar kita yang sebenar adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita sebenarnya dalam Ramadan juga berjual beli. Tapi kita menjual diri kita kepada Allah dan dengan harapan Allah membelinya dengan bayaran syurga. Kita jual masa tidur kita. Kita jual masa main kita. Kita jual masa rehat kita. Kita jual percakapan omong kosong kita. Kita jual panggil hiburan-hiburan kita. Kita serahkan kepada Allah untuk kita beli bacaan Quran, zikir, ibadat, puasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bayar kita dengan bayaran syurga. Ada orang gembira Ramadan. Bila masuk Ramadan berbunga-bunga. Nabi SAW masuk bulan Ramadan sangat-sangat gembira. Pasal ayat ni. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bahkan gembiranya orang kita dahsyat lagi. Nah, sebelum Syawal, sebulan tu dah gembira dah Syawal. Dalam Syawal sebulan dia pula raya. Lepas habis Syawal pun masih lagi rumah terbuka tak habis. Itu kita. Apakah begitu keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan? Kita cek balik. Sebab tu saya kata
Persediaan pertama kita ialah merawat hati kita. Di mana kegembiraan kita yang paling utama? Orang saleh, gembira dia dengan Ramadan jauh berganda-ganda daripada gembiranya dia di Syawal. Kalau kita nak jamu orang, mari raya, siap ketupat, rendang, buah-buah, semua ada belaka. Tapi bila datang nak bagi untuk sponsor buka puasa, kita berkira-kira, nanti tak cukup bagi duit raya. Pasal apa? Kita standby untuk Syawal. Dan kita terlepas kemuliaan Ramadan. Bahkan kalau kita infak untuk orang buka puasa, jauh lebih baik daripada kita buat hidangan orang datang beraya. Sebab kata Nabi SAW, orang yang bagi makan kepada orang buka puasa, bagi dia pahala dia berpuasa dan pahala orang yang dia bagi buka puasa tanpa mengurangkan pahala orang tersebut. Kita sponsor 100 orang buka puasa. Kita dapat puasa kita dan puasa 100 orang yang berpuasa dapat kat kita. Dia tetap dapat pahala dia. Tapi Allah bagi gandaan pahala untuk orang yang bagi kepada orang yang berbuka puasa. Ajaib. Ramadan ni istimewa. Terlalu istimewa bagi orang yang tahu. Tapi kita ni dah panggil divert, kita dah jauh dah. Kita suka hari raya kerana hiburan yang ada padanya. Kerana nyanyian yang ada padanya. Bahkan kalau kita tengok hari ni, bukan hari ni lah, zaman kita ni, gerai-gerai mercun dan bunga api di hari raya lebih banyak daripada waktu raya Cina. Raya Cina gerai limau yang banyak. Ada mercun, tapi tak banyak lah. Kalau tengok raya puasa dekat Ampang Taman Nirwana tu, lorong tu, area rumah saya, 3, 4, 5. Sini gerai mercun, situ gerai mercun. Dah kerajaan pun dah bagi dah lesen. Zaman dulu tak boleh, lah ni dah boleh. Halal pula juga. Dari sudut halal, dari sudut lesen tu. Lagilah, rosak habislah amal ibadat. Dulu saya dekat kampung je banyak. Dekat kampung memang banyak. Kita dekat sempadan. Hak mana hak kena rampas tu, dia bagi kat, tak lepas sempadan, dekat sempadan lah habisnya. Di malam raya tu rasa macam tu kat Gaza rasa. Gedung situ, gedung sini, bom situ. Malam tu keluar solat tarawih buat tarawih. Lepas buka puasa kat mulalah. Keluar lepas isyak tu asap ni macam kat Persemah kat rumah saya. Dahsyat. Zaman dulu, zaman sekarang ni tak kira mana. Dekat KL pun macam tu juga. Jadi rawatlah hati kita tentang apa kita gembira. Biarlah kita gembira dengan Ramadan. Ni depan kita ni, malam ni. Masuklah kita ke dalam satu pesta amal ibadah yang mana bergembiranya para orang-orang saleh. Termasuklah baginda Nabi SAW sebagai contoh teladan yang paling utama. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana saya sebut tadi, bergembiralah dengan keadaan Ramadan. Baik. Kita bagi hari ini 3 segmen kita. Pertama, tu baru mukaddimah baru tadi tu. Pertama, kelebihan-kelebihan dalam Ramadan. Yang kedua, sunnah-sunnah Nabi dalam Ramadan. Dan yang ketiga, keadaan para ulama-ulama silam dalam Ramadan. Mudah-mudahan sempat kita bahaskan. Yang pertama, kemuliaan Ramadan. Pertama, dia adalah bulan yang dijadikan rukun dalam rukun Islam dengan puasa. Maknanya pada bulan Ramadan berlakunya salah satu dari rukun Islam yang 5. Okey, dalam bulan Ramadan berlaku salah satu rukun Islam yang 5 yang paling utama, iaitulah puasa. Salat sepanjang tahun, ada ritual setahun sekali seperti Ramadan dan sebulan, ada ritual beberapa hari dalam setahun, iaitulah ritual haji.
Jadi Ramadan kemuliaan dia salah satunya adalah kerana berlaku rukun Islam yang kedua atau rukun Islam padanya, iaitulah rukun berpuasa. Yang kedua, kelebihan Ramadan kerana Allah Azza wa Jalla menurunkan padanya Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kelebihan dia yang ketiga kerana tersembunyi padanya malam Al-Qadar. Dan gandaan padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu kita dalam Islam ni ada 2 kali 10 hari yang istimewa. Dan dua-dua tu adalah yang paling utama, sehingga selepas saja 2 kali 10 ni, kita akan sambut dengan hari raya yang penuh kegembiraan. Iaitulah 10 akhir Ramadan berakhir dengan hari raya puasa, dan 10 awal Zulhijjah berakhir dengan hari raya haji. Dan hari raya tu lebih kepada graduation day. Maknanya gembiranya kita di hari raya adalah kerana kita berjaya mengharungi Ramadan. Bukan sebab hari raya tu, kerana Ramadan tu kita bergembira. Setengah orang tu masuk Ramadan tepuk dahi, sudah dah lah, tak boleh dah lah, kita nak makan. Belum Ramadan ni ada kau-kau dia, habis semua, makanlah puas-puasnya. Nanti Ramadan dah tak boleh makan. Seolah-olah dia macam satu bebanan. Bila masuk je Ramadan, alamak, dah tak boleh makan. Malam tu dia siap jamak takhir lagi. So makan tengah hari dengan makan malam. Kira jamak tu yang kau-kau. Akhir sekali solat tarawih pun jamak juga. Berat perut, sujud tak nak bangun. Pasal berat perut dia. Yang keempat, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan padanya keampunan dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Iaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kerana semua dosanya terhapus dengan sebab Ramadan. Sebab tu bila masuk Ramadan ni adalah bulan untuk kita menyucikan diri. Biar kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Tapi ramai juga yang keluar dengan dosa yang tak terampun. Kata Nabi, raghima anf, celaka dan hinalah orang yang bertemu dengan Ramadan dan dia tidak mendapat keampunan dosa. Yang kelima, Ramadan bulan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan, sebagaimana yang kita dah jelaskan. Yang keenam, pada setiap malam-malam Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Ya. Yang kelima, 3 perkara tu kita jadikan satu. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Dibelenggu para syaitan. Kenapa Allah Ta'ala belenggu para syaitan? Tujuan dia apa? Nak memudahkan kita untuk beramal. Sebab selama ni kita memang ada nak buat amalan, tapi diri kita jadi berat sebab banyak gangguan syaitan. Selain daripada nafsu kita. Jadi bila kita masuk Ramadan, sekurang-kurangnya gangguan syaitan tak ada. Tinggal lagi nafsu kita. Nafsu tu kena lawan lah. Jadi mudahlah sikit nak lawan nafsu. Tapi sebahagian orang nafsu dia ni memang kebal. Walaupun syaitan dah kena ikat, dia memang nafsu dia tu merajai dia. Sehingga akhirnya tetap saja dia tak mampu nak melakukan amal saleh kerana dia tak berjaya melawan hawa nafsunya. Yang lebih dahsyat lagi, nafsu menguasainya dan mengawalnya
mengawal akalnya sehingga walaupun syaitan dibelenggu, dia pula ambil alih tugas syaitan. Yang tu berat lagi ya. So Allah Ta'ala belenggu para syaitan untuk memudahkan kita beramal. Okay. Yang keenam tadi, Allah bebaskan setiap malam dalam malam-malam Ramadan. Setiap malam Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Of course lah, kita minta lah. Kemudian kelebihan umrah dalam Ramadan seperti fadilat haji. Ada orang lagi umrah Ramadan? Tak ada buat kita. Kalau pergi, antara fadilat umrah dalam bulan Ramadan adalah haji. Tahu bila ada kawan saya, dia pergi umrah di hujung Syakban masuk Ramadan. Tapi dia pergi ke Mekah dulu, umrah Syakban, lepas tu berpuasa Ramadan di Madinah. Saya bagi tahu ke dia, rugilah awak macam tu. Pasal apa? Jadual sama, masuk 12 hari. Hotel pun sama. Maknanya cuma tukar. Masuk Madinah dulu, kemudian masuk Mekah. Pasal apa? Sebab kalau kita masuk Madinah dulu, kita duduk Madinah, mungkinlah kita kata 2 hari ke 3 hari, kita masuk Ramadan, buat umrah dalam bulan Ramadan. Kita dapat fadilat. Sebab umrah dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia kata tak boleh lah sebab dah travel dah tetapkan macam tu. Saya kata tak apa. Sampai ke sana, walaupun bulan Ramadan, buat umrah sekali lagi. Duduk Madinah dah, dia ambil taksi, patah balik ke Mekah untuk buat umrah dalam bulan Ramadan. Sebab kelebihan umrah Ramadan, pahala dia seperti haji. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berada dalam bulan Ramadan lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Pahala dia. Berdasarkan 2 hadis bukti. Pertama, hadis kelebihan bau darah orang syahid berbanding bau mulut orang berpuasa. Dalam hadis, Nabi SAW sebut bau darah orang mati syahid di akhirat adalah harum seperti kasturi. Orang mati syahid, dia tidak dimandikan. Dia dikebumikan dengan darahnya yang mengalir. Itu orang mati syahid. Hukumnya macam tu. Di medan perang, kalau jumpa orang mati syahid, dikumpul mayat-mayat para syuhada, dikumpulkan, disolatkan dan dikebumikan. Tanpa dikafankan dengan kain putih ke, dimandikan tak. Mungkin nak tutup dengan kain boleh, tapi tidak dimandikan sebab kata Nabi SAW, darah dia tu di hari akhirat nanti warnanya seperti darah, baunya seharum kasturi. Orang mati syahid, darahnya berwarna darah, baunya seharum kasturi. Itu berdasarkan hadis Nabi. Tapi bau mulut orang berpuasa, kata Nabi SAW, di sisi Allah. Jangan pula hari ni kita puasa tak gosok gigi. Mentang-mentanglah dengar hadis ni, puasa tak gosok gigi. Pasal apa? Ustaz kata bau mulut orang berpuasa lebih harum dari kasturi. Lepas itu tak gosok gigi. Jangan. Hadis sebut bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari kasturi. Ini menunjukkan amalan berpuasa lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Ada lagi satu hadis, seorang sahabat Nabi nama dia Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni dia kenal 2 orang sahabat yang masuk Islam serentak. Kemudian salah seorangnya lepas dia masuk Islam menyertai medan
jihad dan kemudian mati syahid. Yang seorang lagi tak mati syahid. Dia duduk rumah lepas daripada tu, lepas perang balik, kemudian dia hidup setahun dan mati dalam keadaan biasa. Kemudian Talhah bin Ubaidillah ni dia mimpi. Dalam mimpinya dia nampak orang yang mati biasa ni masuk syurga lebih dulu daripada yang mati syahid. Dia sedar daripada mimpi dia. Ni cerita panjang tapi saya ringkaskan. Bila sedar daripada mimpi dia, dia hairan dia jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia nyatakan kehairanan dia, "Ya Rasulullah, aku hairan macam mana orang ni boleh masuk syurga lebih dulu daripada yang mati syahid?" Jawab Nabi SAW, "Bukankah yang kedua ni dia sempat hidup setahun lebih lama daripada yang pertama? Dan selama setahun tu dia sempat salat demikian dan demikian bilangan rakaatnya. Dan dia juga sempat bertemu Ramadan." Lalu kata Nabi SAW di hujung hadis tu, "Sesungguhnya jarak di antara keduanya di dalam syurga seperti jaraknya langit dan bumi." Padahal dia jumpa satu Ramadan berbanding kawan tu tak jumpa. Ini kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla janjikan kelebihan. Sebab tu saya katakan sebaik-baik persiapan masuk Ramadan adalah iman kita. Beriman dengan apa yang Allah janjikan. Persiapan lain tak penting sangat, bukan tak penting langsung. Tapi yang paling penting adalah persiapan iman, iaitu mempercayai dan mengimani akan janji-janji Allah sepanjang Ramadan. Yang kita sebut kelebihan-kelebihan tadi, bukan semata-mata kita yang reka dan kita yang kata tak. Dia Allah yang tentukan. Siapa yang turunkan Al-Quran dalam Ramadan? Allah. Siapa yang fardukan puasa wajib dalam Ramadan? Allah. Siapa yang buka pintu syurga dalam Ramadan? Allah. Siapa yang kunci pintu neraka dalam Ramadan? Allah. Maknanya Allah yang telah memberikan kelebihan-kelebihan itu kepada kita. Paling utama ialah kita meyakini akan janji-janji Allah. Kalau yang dia tak berasa, tak ada preparation minda dia pun, tak ada benda tu, maka dia akan rasa macam, okay, so what? Ada orang, bila kita pagi-pagi Ramadan, duduk, oh semalam Lailatul Qadar lah, tengok matahari, tengok tak terik sangat, kita pun happy, semalam Lailatul Qadar, ambil gambar, pagi 21, ambil gambar, oh matahari macam ni, pagi 23, ambil gambar, oh matahari macam ni pula. Oh, 25 ambil pula. Oh, semalam 25 malam Lailatul Qadar. Oh, pakak happy belaka. Tengok-tengok malam 27 lagi cantik pula daripada. Alamak rugi. Bila kita duduk sembang-sembang, saya ingat dulu waktu saya mengajar di ada sekolah menengah lah, sekolah juga masuk tu guru ganti. Lepas kita duduk sembang-sembang, dia kata, kalau Lailatul Qadar pun kenapa? Dia macam seolah-olah, iyalah, Lailatul Qadar salah satu daripada malam-malam Ramadan. Pada dia, Lailatul Qadar adalah salah satu daripada malam-malam Ramadan. Kita melihat Lailatul Qadar adalah luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turun satu surah Al-Quran untuk malam Al-Qadar. Bahkan pada malam tersebut turunnya para malaikat bersama dengan roh. Bukan roh orang mati dah. Ni kadang-kadang kita ni silap faham. Bila malam 7 likur pasang pelita. Orang kata kenapa pasang pelita? Roh orang mati nak balik. Mana dalil dia? Dia kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Roh dalam ayat tu bukan roh orang mati. Roh dalam ayat tu adalah nama kepada Jibril alaihissalam. Sebab salah satu nama Jibril adalah roh. Tanazzalul malaikatu warruh, maknanya malaikat turun bersama dengan ketua para malaikat, iaitulah Jibril alaihissalam, akan turun ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Bukan turun ke langit dunia, turun ke bumi pada malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah pada malam tersebut daripada bermula malam sehinggalah terbitnya fajar. Sehingga antara para ulama bahaskan kenapa Allah namakan malam tersebut Al-Qadar. Salah satu daripada maksud Al-Qadar adalah sempit. Salah satu makna Al-Qadar adalah sempit. Kenapa sempit? Kerana pada malam itu bumi ini dipenuhi oleh para malaikat sehingga dia menjadi sempit. Ada yang kata malam tu qadar bermaksud takdir. Malam Allah Ta'ala menentukan takdir manusia. Ala kullin, semua tu boleh diterima. Dan yang kata sempit pun makul ataupun logik berdasarkan ayat Quran. Malaikat turun ke bumi, memenuhi bumi sampailah terbitnya fajar. Ini keyakinan yang mesti ada dalam diri kita. Melihat Ramadan dengan kacamata iman. Maknanya malam ni ada sesuatu yang akan berlaku di langit yang ketujuh. Malam ni ada sesuatu yang berlaku. Pintu neraka akan ditutup selama sebulan. Malam ni Allah Azza wa Jalla bermula untuk membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Mana ada sesuatu yang berlaku di sebalik pandangan kasar kita. Sehingga para ulama atau para sahabat, termasuk para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sangat-sangat mengagungkan Ramadan. Ini kelebihan, lebih afdal daripada orang mati syahid. Jadi sebab tu bagi orang yang tahu yakin dengan benda ni, dia akan bersungguh-sungguh untuk mengimarahkan Ramadannya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So apa sunnah-sunnah yang ada atau keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Ramadan? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk je Ramadan, gembira, ucap tahniah. Itu kita dah sebut dah tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasalah di bulan Ramadan. Antara perkara yang Nabi pesan berkaitan dengan puasa ialah Nabi suruh sahur. Dan Nabi bersahur menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Okay. Menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Tak sahur. Puasa mereka tak sahur. Dan Nabi SAW sebut, okay, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Jadi kita bangun sahur ni bukan sekadar nak makan sahur, tapi nak ambil keberkatan. Kerana pada waktu sahur itu adanya keberkatan. So kita makan sikit pun tak apa. Dia dah makan dah banyak malam, lepas tu dia pula diet. Dia nak makan sekali je sehari. So dia tak nak makan sahur. Kita kata bangun, minumlah walau seteguk air, makanlah walau sebiji kurma, cukuplah untuk mendapatkan keberkatan sahur. Rahmat Allah, kebaikan. Waktu kita kalau berpuasa dengan sahur, perut kita pun tak penat sangat. Walaupun kita kata kita tak makan banyak pun sahur, makan sikit je. Tapi Allah akan berkati makanan tersebut untuk cukup bagi kita sampailah petang. Apatah lagi pada waktu itu juga adalah waktunya keampunan Allah. Bukan saja Ramadan, pada mula-mula lain pun waktu sahur adalah waktu Allah offer keampunan. Bila masuk Ramadan, maka berganda-ganda lagilah tawaran keampunan tersebut. Jadi bangun sahur, jangan lupa untuk makan sahur dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sahur ni sebenarnya waktu, bukan makan. Kata-kata makan sahur, macam kita kata makan pagi. Makan pagi, makan petang, makan malam. Jadi makan sahur tu maknanya makan di waktu sahur. Bukan makanan tu nama sahur. Awak bersahur ke hari ni? Dia panggil.
Bersahur tu maknanya awak berpagi ke hari ni? Awak berpetang ke hari ni? Awak bermalam ke hari ni? Maknanya merujuk kepada waktu. Makan di waktu sahur. Which mean kalaulah dia makan pukul 12 malam, belum lagi nama waktu sahur. Dia makan, saya nak makan belum tidur boleh tak dia kata. Belum tidur dia pun makan, makan dia tidur. Lepas tu subuh, dia bangun, salat subuh. Tidur ke apa? Pukul 11 malam, 12 malam. Maka kita tak kata, itu bukan sahur. Sebab sahur ni adalah waktu seketika sebelum subuh. Dan sunnah pada sahur ialah mengakhirkannya. Akhir kepada mana? Nabi SAW bila ditanya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah. Qala Anas, qultu kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Kata Zaid bin Thabit, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas sahur Nabi bangun pergi untuk salat. Sahabat bertanya, Anas bin Malik bertanya, berapa jarak antara sahur itu dengan azan? Jawab di Zaid bin Thabit, lebih kurang 50 ayat. 50 ayat. Sebab tu kita kata, macam kita kata waktu imsak tu lebih kurang 10 minit. Tapi tak semestinya berhenti waktu imsak tu. Lebih kurang lah. Itu maknanya berjaga-jaga. Kalau dia nak makan lagi 5 minit, boleh makan lagi. Sampai bila berakhirnya waktu sahur, azan. Hasilnya waktu azan. Kalau nak berhenti 5 minit sebelum tu, 10 minit belum tu, okey. Cuma jangan, yang silapnya dia kata, waktu imsak wajib dah berhenti. Itu tak boleh lah. Sebab itu hanya panduan saja untuk kita prepare, lepas tu kita boleh cuci-cuci apa, masuk bilik air untuk pergi solat pula. Qadar 50 ayat Nabi SAW berhenti sahur dengan azan. Mana ada jarak waktu. Nabi berhenti antara azan dengan sahur. Janganlah kita ni tiap-tiap hari tu orang panggil borderline. Azan tak habis lagi makan. Kita berkata Nabi bagi lagi makan. Rugi ni kita, jadi kita nak makan. Setiap hari kita ambil borderline. Walaupun ada hadis yang kata bila azan kamu sedang ada sesuatu di tangan kamu, maka habiskanlah makanan tersebut. Memang boleh. Ada hadis yang menyatakan kalau azan kita sedang minum air, habiskan air itu. Okey? Tapi kalau azan baru makan satu mulut, ada satu pinggan, janganlah berhabis pula sepinggan tu. Dalam mulut tu boleh habiskan, telan lah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Saya takut orang buat trik, dia kata, Ustaz, saya punya gelas ada corong pula sambung dengan tong besar. Habis kat gelas pun tak apa. Habis. Hak di tangan tu, mana habiskan? Makanan. Makanan ni cerita panjang sikit. Eloknya tak payahlah. Kalau nak akhir last minute pun biarlah air. Kalau makanan ni biasa kita lama nak mengunyah dan sebagainya. Habiskan, telan ya. Makan, telan, habis. Dah. Air dah ada standby. Minum terus cepat. Tapi itu borderline yang dibenarkan. Cuma janganlah tiap-tiap hari dia main borderline. Sunnah Nabi SAW, hadis Bukhari kata, ada jarak antara sahur dengan azan. Qadar dia 50 ayat. Maknanya ada gap untuk kita siap-siap dan sebagainya. Tu kata air tu kena standby dah. Macam ajar lah pula ni. Dan memang kita standby air pun. Just in case kalau kita tak tahu berapa minit lagi. Air gitu. Kita plan nak makan biji kurma sebiji dan sepak ni. Jadi kita pun telan masukkan biji kurma tu. Kurma tu buang biji siap-siap lah. Kalau pun kita beli yang dah siap potong buang biji.
Masuk tu kak, sambil kunyah tu sambil minum air. Pasal tak sempat sangat lah ni. Tak, sedar-sedar memang dah nak azan. Jadi habiskanlah air tersebut. Okay. Tapi jangan azan, boleh lagi minum air. Dia pun santai pergi ambil air, tekan, minum. Itu tak boleh lah. Jangan. Ya. Sebelum macam malam esok is puasa. Ni kita terus bagi buat niat. Kalau ikutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ada doa yang ikut sunnah untuk meraihkan Ramadan? Doa melihat anak bulan lah. Tak, jadi salim ni. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan li wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doa salaf lah. Doa ni bukan wajib pun waktu. Tak ada. Itu doa yang kita baca hatta sebelum Ramadan untuk kita sampai ke dalam Ramadan, dan bila kita masuk dalam Ramadan kita doa biar Allah Taala jadikan kita ni orang yang beribadat dan dalam Ramadan. Jadi yang kita kena buat ialah pada malam Ramadan biasanya kita niat untuk berpuasa. So apa erti niat berpuasa dalam istilah berniat dari malam hari? Ada setengah masjid tu, Assalamualaikum Pak Isyak, dia kata, jangan lupa kita pakat niat malam ni untuk puasa esok. Dia pun baca sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardha syahra ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Panjang dia punya tu. Jadi ada orang tak pergi semayang masjid, dia tak baca. Lepas tu dia pun tidur. Pagi esok dia pun bangun sahur. Dia sudah makan sahur. Habis azan, solat subuh, dia pun kata, sudah. Aku tak ingat niat puasa tadi. Soalannya, apakah situasi tersebut valid untuk dikatakan dia tak niat puasa? Dia dah bangun dah, dia masak sahur. Memang tujuan dia nak puasa. Maka niat tu dah ada dalam hati dia. Maka itu sudah cukup untuk dinilai niat untuk puasa. Even guru saya di Madinah dulu kata, biasanya orang mukmin dengar je pengisytiharan Ramadan, dalam hati dia telitah dah nak puasa. Esok kita nak puasa. Melainkan orang yang memperbaharui niat ialah orang yang tak nak puasa. Maknanya esok aku tak siap puasa. Biasanya yang asal dengar je ni tarikh di puasa kuasa hari 1 Ramadan adalah pada hari Selasa Februari 12. 12 Mac 2024. Kita pun dengar semalam tu, kena puasa lah hari Selasa. Jadi malam ni pun kita dah niat, malam ni nak kena tarawih, esok nak kena, itu sudah dikira niat berpuasa. Tak payah lafaz pun. Dia beza dengan puasa Ramadan dengan puasa sunat hak tidak Ramadan ni ialah hukum berniat dari malam. Maknanya bagi puasa sunat kita tak niat puasa dari malam boleh berlaku. Bagi puasa Ramadan tak boleh berlaku. Contoh macam mana? Kalau kita hari biasa kita balik rumah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, tanya keluarga dia, ada tak makanan kita malam pagi ni? Isteri kata, Rasulullah hari ni rumah kita tak ada makanan. Jadi Nabi SAW kata, okey, aku puasa. Bila Nabi mula niat puasa tu? Waktu tu sebab Nabi tanya, dia nak makan. Bila tak ada makanan, baru dia start niat puasa. Boleh faham? Itu dibenarkan dalam puasa sunat. Puasa sunat, kita boleh mula niat puasa sehingga sebelum gelincir matahari. Kita bangun ganjang-ganjang mata pukul 11. Cari makan pagi tak ada pukul 11. Puasa lah hari ni. Rugi pula macam tak puasa. Boleh tak? Boleh bagi puasa sunat. Tapi puasa Ramadan, no. Puasa Ramadan kena ada niat daripada awal malam tu. Maksudnya, kena niat sebelum terbit fajar tu dah berlaku niat puasa Ramadan.
Sebab tu syarat dia kata niat daripada tabyitun niyah tu daripada malam tu. Sebab kita kena ada niat puasa daripada awal malam. Tak perlu baca doa tu pun. Niat dalam hati pun cukup dah. Ni baru azam. Niat tu maknanya keinginan yang dimulakan yang disertakan di awal perbuatan. Mana aku nak pergi solat zuhur di masjid. Bangsa tak niat lagi. Baru niat nak pergi. Azam nak pergi. Tapi bila Allahu Akbar, niat solat zuhur. Itu panggil niat yang betul-betul niat. Niat sebulan sebahagian kata memanglah. Kita memang niat sebulan berlaku. Kadang nak puasa 3 hari Ramadan ni. Mana? Cuma orang duk kata lagu tu sebab dia nak suruh. Dia kata kalau kita nak selamat, kita niat sebulan terus. Dan memang kita niat sebulan pun Ramadan. Jadi valid dah sebenarnya dalam hati kita keinginan untuk berpuasa tu sudah dikira sebagai satu niat. Tak perlu lafaz nawaitu shauma ghadin tu tak perlu. Tapi sebenarnya isu tak ada niat ni macam mana? Contohnya orang yang tak ada niat puasa ni macam mana? Dia musafir. Dalam minda dia anggap dia ingat kau puasa hari Selasa. Tiba-tiba sampai di Malaysia istihar hari Senin puasa. Dia touchdown masa tu waktu pukul 10 pagi. Lepas tu siapa-siapa tengok, orang puasa dah. Lah, dah Ramadan ke di Malaysia ni? Contoh. Ingat ke puasa start hari Selasa, rupanya dari Senin. Lepas tu dia tak niat puasa daripada awal. Yang tu tak boleh ha. Itulah kesnya orang yang tak ada niat daripada awal sebab memang tak ada. Adapun kalau dia dah dengar dah semalam pengisytiharan buah besar raja-raja, penyimpan buah besar raja-raja. Kemudian dia pula siap makanan dekat meja makan dia, siap kejut lagi anak-anak dia, siap makan lagi, siap minum lagi. Semua-semualah kali dia kata bangun pagi, alamak aku lupa nak baca nawaitu shauma ghadin. Itu bukan niat yang dimaksudkan dalam syarak. Itu sekadar nak ajar di mulut je. Kalau dia dah kata esok puasa ni, insya-Allah itu sudah dikira dia ada niat daripada ni. Okay? Agama tu mudah. Bukan maksud untuk kita memayahkan dia. Hanya kerana lafaz nawaitu shauma ghadin nak tak puasa, tak. Jadi kalau kita dah malam ni kita tarawih, esok kita mula puasa, kita bangun sahur, maknanya kita dah ada niat puasa. Baik. Jadi sunnah Nabi mengakhirkan sahur mana sampai dekat-dekat subuh. Cuma ada gap sikit. Gap tu lah sebahagian kata qadar 50 ayat tu nak kena macam mana. Ada letak 10 minit, ada kata 5 minit, ada wallahu ta'ala ala bergantung keadaan kita. Tapi janganlah borderline setiap hari. Maknanya kita tengok dalam seminit lagi je petilah kau. Nak azan dah ni sikit. Minum air dah. Lepas tu okay. Mentang-mentang nak ambil fadilah akhir last minute semua. Last minute semua tu kadang-kadang. Alah kita kata boleh sunnah tu berlaku. Cuma hadis yang ada juga menunjukkan antara berhenti sahur dengan azan ada gap sikit. Itulah qadar 50 ayat tadi. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia dan menerima. Nah, kalau sengaja tak tengok jam, itu lain cerita. Ya. Ada satu amalan di Vietnam, orang Vietnam, satu ajaran baru, ajaran sesat lah. Tapi dia campur aduk antara ajaran Buddha dengan ajaran Islam. So pada dia berpuasa ni dalam gelapnya. Puasa dalam gelap, bukan berpuasa ni dalam siang. Kalau gelap boleh makan.
Jadi dia masuk rumah, dia tutup semua. Kalau gelap boleh makan, kalau cerah tak boleh makan. Jadi kalaulah kes tu benar-benar berlaku, semoga dia termasuk dari orang yang tak sengaja makan di bulan Ramadan dan dikira macam dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia sangka dia masih siang, masih malam dia makan. Sama juga perbahasan kalau dia sangka dah masuk maghrib, dia makan, dia buka puasa. Kita memang besar. Dia azan 3 minit awal. Jadi kalau sebab sebahagian fatwa nak ambil jalan selamat, dia kata kalau kita rasa ragu kita gantilah. Tapi kalau sebenarnya sudut hukum, sebenarnya dia tersalah, dia bukan sengaja, dia azan sebab dia Tok Bilal tak tengok waktu elok. Dia ingat masuk waktu dah, dia pun azan. Orang duk tunggu pun tak tengok jam juga. Orang tunggu azan macam buka puasa. Kira rezeki dia. Itulah macam kita tak buka tingkap jugalah tu. Tengoklah dulu buka je kat tingkap. Waktu siang pun kena buka tingkap, waktu malam pun kita nampak juga dah gelap dah ni. Ni cerah lagi. Dahsyatnya tidur belum asar, bangun-bangun ingat maghrib. Bantai buka puasa dengan azan asar. Macam-macam berlaku bila Ramadan ni. Baik. Kemudian Nabi SAW sunnahnya dalam Ramadan Nabi melipat gandakan amal ibadah, terutamanya pada 10 akhir Ramadan. Kemudian sunnah Nabi selain daripada tu mengawalkan berbuka puasa. Tadi mengakhirkan sahur. Ini mengawalkan berbuka. Awal pun jangan lebih awal daripada azan lah. Awal makna azan terus berbuka. Makna kata kalaulah tiba-tiba azan, dia kata kita solat dulu lah. Lepas solat baru kita makan. Jadi kata sekurang-kurangnya buka puasa dulu. Minum seteguk air dengan sebiji kurma dan solat. Kalau nak solat dulu. Tapi sebaik-baiknya kita makan sehingga menutup lapar kita, yang menyebabkan kita tidak bukan gelojor waktu solat, kita tak ingat ke makanan. Ni gak buka baru teguk air, waraknya dia ni dia pergi solat. Allahu Akbar. Padahal di atas meja tu makanan terhidang. Allahu Akbar, orang lain mata pak sujud, dia duduk meja makan. Nampak lambatnya untuk imam ni makan, baca, mata duduk meja makan dah. Jadi termasuk sunnah ialah kita tunaikan hajat yang perlu, mana kita makan dulu sedikit untuk kita menutup kelaparan yang ada pada kita. Supaya waktu kita salat, perut kita dah tidak lagi panggil berkeroncong. Tiba-tiba ni kak, Allahu Akbar, perut bunyi, makanan dah siap. Akan hilanglah maksud salat kerana atau khusyuk dalam salat. Cuma kena pandai juga beza antara makan dengan apa kita panggil? Apa tadi? Mentah kedara. Muntah kedara ke mentah kedara? Ikutlah bahasa apa. Maknanya dia kata ustaz kata makan dulu, memang dia bantai pukul 8 suku baru solat maghrib. Yang tu melampau pula dalam makan dulu. Jadi kalau kita kata sederhana tu bagus. Kalau kita nak kata nak solat awal, makan sekadar menutup kenyang tu, maknanya kita dah makan kurma 3 biji, buah, ada kuih, ada mutabak sikit dan sebagainya. Mungkin makan nasi pun, makan nasi senduk tu, nasabahlah. Ni gak kalau makan tu gak Allah, satu talam nak pelupur habis tu, dekat-dekat isyak baru habis. Baru tu baru mari solat maghrib, maka itu menyelisihi sunnah. Kita jaga dua-dua. Makan pun kita jaga, tapi solat pun kita kena jaga. So kalau dia ni memang portion makan dia sikit, dalam masa tu nak ambil masa makan lebih kurang dalam kita katalah dalam 15 minit kita bagi masa. Dan dia boleh habiskan dalam masa 15 minit. Okey. 20 minit. Okeylah. Okey. Paling pergi limit setengah jam. Lepas tu kalau lebih daripada tu tak salat lagi, maknanya dia dah melampau lah.
Bukan melampau dari sudut salah tu apa keluar waktu dah sedap, tapi kita kata nak ambil sunnahnya ialah kita nak solat juga di awal waktu. Selain kita nak berbuka di awal waktu, kita juga nak solat di awal waktu. Jadi kita kena balance antara jaga fadilat berpuasa, berbuka puasa di awal waktu dengan dengan solat di awal waktu, dengan hadis jangan solat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Idza quddimal asya fala salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat waktu makanan sudah terhidang. Hadis itu menunjukkan kalau lapar makanan dah ada, makan dulu. Tapi tidak menghilangkan hadis salat maghrib di awal waktu. So jangan sampai 10 minit nak isyak baru salat maghrib. Yang tu kita kata melampau lah. Tu makan qadar yang tu, lepas tu salat. Nak sambung makan, lepas daripada tu. Lepas tu sambunglah. Lepas pada tu nak sambil solat tarawih, memasa makan pun panjang, nak solat isyak pukul 10 pun tak apa. Okey. Solat isyak boleh dilewatkan. Dan termasuk sunnah Nabi SAW kata, kalaulah tidak kerana membebankan umatku, nescaya Nabi akan akhirkan isyak. Cuma kerana Nabi takut panggil orang mengantuk waktu salat. Jadi Nabi salat isyak di awal waktu. Ada hari waktu Nabi bangun, Nabi lewatkan waktu, sahabat-sahabat duduk gini dah mengantuk. Lalu dia kata, kalaulah tidak kerana membebankan umatku, saya akan salat waktu macam ni. Sebab salat isyak tu dia termasuk daripada salat di akhir di bahagian malam. Dia bersambung dengan salat qiyamul lail. Okay. Jadi bukanlah maknanya kita kata nak suruh makan tu banyak dah, tapi nak suruh timing kita tu biar kita jaga dalam keadaan kita menjaga waktu salat. Salat isyak waktu bangun tahajud. Salat isyak ni dia ada dua waktu. Pertama waktu pilihan, yang kedua waktu kecederaan. Waktu kecederaan kita panggil waktu darurat lah. Waktu pilihan salat isyak adalah sebelum tengah malam. Sebelum pukul 1. Sebab kita sebenarnya timing tengah malam kita dengan timing tengah hari kita duduk pada pukul 1. Sebab kita dah awalkan. Sebab tu zuhur kita perhati, zuhur kita pukul 1. Sedangkan dia adalah gelincir matahari. Negara lain, kalau kita pergi Thailand, Indonesia ke, zuhur dia pukul 12 tengah hari. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab kita dah enjokkan GMT kita 1 jam. Sebab kita ikut jadual GMT Tokyo, Jepun. Waktu Tun dulu, dia guna dasar pandang ke timur, dia selarikan. Kita ada 2 GMT sebenarnya. GMT di Serabah, Sarawak dan GMT di Semenanjung. Tapi yang Semenanjung ni digabungkan sekali dengan Sabah, Sarawak. Jadi kita hanya guna 1 zon waktu saja. Jadi Sabah, Sarawak betul. Zuhur dia pukul 12 lebih. Kita pukul 1. Jadi sebenarnya pukul 1 kita tu baru pukul 12 tengah hari. Kita pukul 7 kita pagi ni sebenarnya baru pukul 6 je kalau kira. Sebab tu kita waktu kerja kita dengan waktu subuh kita sangat rapat. Sebab kita dah workaholic bahasa kita ni, memang suka kerja. Diawalkan waktu. Jadi kesian budak-budak. Subuh zaman lah ni tak habis subuh. Habis subuh pukul 7.30, 7.20 kena duduk di sekolah dah. Pasal kita dah enjoy waktu tu. Wallahu alam, sama ada nak enjoy waktu makan balik kepada GMT asal ataupun bolehlah kompromi bulan Ramadan ni tu sikit kan. Tukar timing. Kalau sekolah private tak apa, pukul 8 boleh masuk. Jadi adalah kan. Natijahnya banyak budak kejar waktu siapa tak solat. Lewat mayang dan sebagainya pasal nak kejar waktu masuk sekolah. Allahul musta'an. Tapi maknanya kembali kepada tadi isu dia, tengah malam waktu kita adalah pukul 1 pagi. Sebagaimana tengah hari waktu kita adalah 1 tengah hari. Itu adalah gap tengah malam. So, kalau kita kata waktu solat isyak, waktu pilihan dia adalah waktu sampai tengah malam. Jangan lebih daripada pukul 1 malam. 1 pagi. Dan ada juga waktu kecederaan. Maknanya kalau kita terlepas waktu sebab kita tertidur dan sebagainya, masih lagi kita boleh bangun dan solat isyak selepas tengah malam.
dan dia masih lagi dikira menunaikan dalam waktunya. Cuma dia bukan waktu pilihan. Waktu pilihannya adalah tengah malam, sebelum tengah malam. Antara masuk waktu sehingga tengah malam. Itu salat Isyak. Memang qadha lah. Waktu subuh. Tidur awal, bangun-bangun subuh. Makna dia dah terlepas waktu salat. Okey. Kemudian antara sunnah lagi Nabi SAW di bulan Ramadan selain daripada berbuka di awal waktu adalah menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Sebab hadis Nabi SAW berkaitan dengan Ramadan. Satu, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Hadis yang kedua, siapa yang berqiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, juga diampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Jadi ada fadilat tentang siyam, iaitu puasa. Ada fadilat tentang qiyam, iaitulah qiyamul lail, solat malam. So dua-dua ni ditekankan. Siang hari kita isi masa Ramadan dengan siyam, iaitulah puasa. Malam hari kita isi masa dengan qiyam, itulah qiyamul lail. Dan Nabi SAW dia salat malam 3 malam. Ada syariat tu asalnya 3 malam Nabi salat berjamaah, yang the rest of the nights tu Nabi salat sendiri-sendiri. Itu kerana Nabi SAW takut salat malam Ramadan diwajibkan. Tapi setelah daripada Nabi SAW wafat, maka Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan orang untuk salat tarawih berjamaah. Maka kita kata boleh salat tarawih berjamaah, tapi boleh juga untuk kita salat sendiri-sendiri. Makna kata, kalau tiba-tiba, Ustaz, boleh tak saya salat macam biasa, salat Isyak, lepas tu saya tidur. Lepas tu saya bangun 2 pagi, saya salat tahajud sampai pukul 4, siapkan makan, sampai pukul 5 kita sahur. Jadi saya lebih selesa dengan waktu macam tu. Kalau kita kata nak tarawih balik pukul 11 kalau nak tidur ni, baik saya solat Isyak, saya tidur, kemudian saya bangun tengah malam, lepas tu saya pun qiyam. Boleh tak? Jadi tak qiyam Ramadan? Nama dia termasuk dari qiyam Ramadan. Boleh. Tak apa, dia termasuk qiyam Ramadan dah. Okay, mana lebih baik? Lebih baik kalau orang tu dia ada kekuatan untuk istiqamah dan dia malam solat di sepertiga akhir malam, itu adalah waktu qiyam yang terbaik. Sebab tu pada waktu 10 akhir Ramadan, kita pakat qiyamul lail di akhir malam. Itu yang terbaik. Cuma kita kena faham, kenapa disyariatkan qiyamul lail di awal malam adalah keringanan bagi orang yang tak biasa solat malam. Biasanya sebab nak hukum qiyamul lail. Qiyamul lail ni dia panggil salat di waktu malam. Bermula waktu qiyamul lail bila? Selepas Isyak. Berakhir subuh. Mana the whole night between tu adalah waktu qiyamul lail. Bermula selepas Isyak sampailah sebelum subuh. So kita boleh pilih untuk salat di awal waktu ke, di tengah waktu ke, di akhir waktu boleh. Tiba-tiba dia bangun pukul 2, bangun pukul 2 sampai pukul 3 dia tidur balik. That's okay. Dia bangun pukul 12 tadi. Bangun pukul 12 solat Isyak. Sambung selalu dengan solat malam. Sampai pukul 2. Lepas tu tidur balik. Okey. Sebab solat malam kita boleh pilih waktu dia. Tapi antara ketiga-tiga waktu yang paling baik ialah di hujungnya. Sebab pada sepertiga akhir malam disebut Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi turun ke langit dunia. Macam mana Allah Ta'ala turun? Wallahu Ta'ala alam. Kita tak boleh nak gambarkan pasal Allah tak sama dengan makhluk ni. Cuma hadis kata Allah turun ke langit dunia. Masa tu Allah Ta'ala tawarkan, siapa yang nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Siapa nak bermohon hajat, aku nak kabulkan permintaannya.
Siapa yang nak meminta, aku nak tunaikan permohonannya. Siapa nak berdoa, aku nak tunaikan permohonan. Allah Ta'ala offer sepertiga akhir malam. Itu waktu yang terbaik. Cuma oleh kerana Nabi SAW, dan kita lihat sifat syariat ni nak memberi galakan beramal dan supaya orang tak miss fadilat qiyamul Ramadan, maka disyariatkan salat tarawih untuk bantu orang yang tak biasa salat malam ni untuk qiyamul lail di awal malam. Tarawih ha. Jadi kalau kita ni biasanya payah nak bangun, memanglah keazaman tu kuat. Tapi bila kita tidur bangun-bangun macam tadilah. Usahakan nak bangun sebelum subuh. Bangun-bangun tengok waktu pun dah gelap lagi, masa dah lepas dah. Jadi kita ambillah di awal malam. Siapa yang solat di awal malam sebenarnya sudah cukup untuk dapat kelebihan qiyam. Tak perlu. Kalau dia nak tidur dulu pun, itu nama dia solat tahajud. Termasuk qiyam lah. Sebagai seorang perempuan, adakah perlu solat tarawih berjemaah Di masjid. dan memandangkan perempuan kadang-kadang tak sampai 20 rakaat yang diamalkan dalam masjid itu, dia keluar kerana ada keuzuran, sakit ke apa itu. Dan apakah efek dia kalau dia tidak sama dengan imam sampai 20 rakaat? Baik, soalan tu bagus. Berkaitan dengan qiyam ni pula, bilangan rakaat yang disunnahkan, ada dua sunnah yang kita tahu. Pertama, sunnah perbuatan. Yang kedua, sunnah perkataan. Pada perbuatan Nabi SAW salat 8 rakaat. Perbuatan. Campur dengan witir 3, ada yang sebut 13, ada kata 11. Tapi perbuatan Nabi salat 8, kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah salat malam Nabi dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Itulah 8 rakaat masuk 3 witir. So ini sunnah perbuatan Nabi. Adapun pada perkataan, Nabi tak letakkan bilangan. Nabi tak kata salatlah salat malam 8 rakaat. Nabi tak kata gitu. Nabi kata salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Masna. So di sini ada perbahasan di kalangan ulama. Sebahagiannya kata bila masna Nabi tak letak limit. So masna 2 rakaat sebanyak yang kita nak sembahyang. Sebab tu ada yang kata dia salat sampai 20. Ada yang sampai 40. Ada yang lebih. Pasal apa? Sebab berdasarkan hadis umum salat malam 2-2. Tapi kalau kita nak combine 2 hadis tu, kita salatlah malam 2-2 dengan jumlah rakaat yang Nabi salat 8. So kita dapatlah 2-2 sunnah. Cuma satu lagi perbincangan, Nabi salat 8 dengan qadar berdiri yang lama. Jadi ada orang dia nak berdiri lama dia tak mampu, so dia nak banyak rest. Contohnya kita kata siap salat pukul 11. Antara 9 dengan 11 2 jam. Untuk 8 rakaat 2 jam qadar ni lama berdiri, lenguh. Jadi ada orang dia nak potong-potong. Nak sampai pukul 11 juga tapi nak rehat-rehat. Jadi 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat. Nak sampai pukul 11 tu bacaan pula dipendek-pendek, jadi salat bilangan salat yang banyak. Itu asalnya. Kalau yang terbaik mengikut sunnah 8 berdiri lama, tertib, cukup sifat dan okey. Tapi kalau you solat belakang imam, hak solat 20, baca pendek, you solat 8 sebab nak siap cepat, maka itu sudah sebahagian dipanggil menyelisih maksud yang utama. Apatah lagi ada satu hadis dari Nabi SAW. Nabi kata man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat dengan imam sampailah imam tu habis, maka dia dapat pahala seperti menghidupkan sepanjang malam.
So di sini ada kelebihan kita berserta dengan imam sampai habis. Jadi tipsnya kalau nak solat 8, pergi carilah tu imam yang 8. Dapatlah kelebihan tu. Kalau kita solat buat 20 buat 8 bagi sampai maghrib kita fikirkan dia. Pandai juga tu. Cak, kita ni memang ada je trik dia. Ada je nak buat ni. Jadi persoalan dia, kalau kita solat sampai 8, kita pun rest. Tunggu sampai imam witir. Lepas tu kita witir bersama dengan imam. Menarik tu. Hadis tu macam masuk tu hadis tu. Macam masuk lah. Sebab tidak ada yang mengeluarkan dia daripada hadis tu. Siapa yang qiyam dengan imam sampai habis. Cuma qiyam dengan imam tu, tapi dia sapas kerak je duduk dengan imam. Wallahu alam. Sebaiknya saya kata tadi, tips dia, kalau nak 8, cari imam 8 yang baca panjang. Jangan cari 20, pasal apa? Nak berlumba siapa lebih cepat solat. Tak tahu lah. Ada sebahagian masjid buat 8, ada masjid buat 20. Tapi kebanyakan masjid sekarang ni buat 20. So kita kata salatlah 20, tak ada masalah. Dua imam. Dia pun tukar imam, syuk dia ambil 20. Ada juga Ustaz, masa saya solat dekat imam dia berjelat Ya. some people yang suka cepat, dia suka lah Ustaz tu. Saya takut. Dia baca terlalu cepat. And moreover, that imam, kita turun, kita Habis Ustaz macam ni lah, nak esok kena cepat lagi, best. Cakap Ustaz. Lepas tu saya, the next day, kalau imam sama, Saya orang tahu dah kalau solat dengan ustaz ni sudah dah lah. Lama. Jadi ada macam masa saya jadi imam dekat masjid Bandar Pasir Mas dulu, waktu saya balik tu. Kita solat malam ni, antara tips dia ialah dia dibina di atas keringanan tau. Maknanya kalau you rasa you tak mampu, orang baca berdiri, tu imam lama baca, you nak duduk, it's okay, you boleh duduk. Tak seperti solat fardu. Boleh je you solat nak duduk. Boleh. Walaupun kita tidak uzur, kita boleh je duduk. Kalau kita rasa lenguh lah tu imam ni baca lama, buat aku duduklah dulu, it's okay, boleh. Sebab even on the floor. Sebab dia biding, kita bangkit pula, pakai rokok lah. Boleh kalau tu imam tu baca panjang lah. Tapi janganlah tu imam baca pendek, kita pergi bantai duduk juga. Walaupun hukum boleh. Tapi solat sunat, contoh, lepas kita solat ba'diyah isyak lah. Solat ba'diyah isyak, tengok berasa hari ni nak solat duduk. Allahu Akbar, solat duduk, it's okay. Tapi afdalnya berdirilah. Itu pahala penuh berdirilah. Tapi kadang-kadang Ustaz, fitrah manusia. Kadang-kadang sifat malas tu tetap ada. So jadi saya tanya kepada Ustaz soalan. Kadang-kadang memang seharian tu adalah busy. So kadang-kadang kita rasa memang ada malas. So boleh ke tidak kalau saya dalam solat ba'diyah atau qabliyah, saya dalam keadaan duduk. Boleh? 2 rakaat. Boleh. Boleh. Sorry Ustaz, hari tu saya dah tanya dengan Ustaz juga, Ustaz lain. Dia kata kita berdiri dulu, baru kedua rakaat saya duduk. So macam mana ni? Tidak ada syarat. Boleh je kalau kita nak buat macam tu. Kalau kita kata kita nak ambil 1 rakaat berdiri, kemudian rakaat kedua rasa tak nak duduk, it's okay. Boleh. Tak ada masalah. Sebab solat sunat ni atas kenderaan pun boleh solat. Sebab dia dibina atas keringanan. Solat sunat bukan sama solat fardu, no. Fardu, Allah Ta'ala fardu, you kena berhenti, stop the whole thing, solat. Itu adalah fardu. Hak Allah yang you kena tunai. Tapi kalau solat sunat, Nabi dalam musafir, naik unta pun tengah-tengah solat, Allahu Akbar, semayang. Tak berhenti pun unta dia. Tapi kalau dalam keadaan darurat, for fardu, tapi kita jangan bercerita ataupun kita boleh juga buat, tapi bukan selalu. Darurat, boleh ke tidak? Contoh? Contohnya kita dalam macam dalam contoh kita travel kat overseas. So kita dah cuba cari tak jumpa tak sesuai. Masa dah nak Masa dah habis. Kita solat dalam kereta.
No, tu kalau you kata apa ni? Ada sejadah keluar tepi solat, tepi kereta, apa sejadah tepi berhenti mayang. Melainkan you tak boleh berhenti. Memang tak Ala, boleh berhenti. Satu Ustaz, kita tak boleh membeban orang lain juga. Because kita sama dengan driver lain. Ramai orang dalam kereta. So, macam mana sifat tu? Satu lagi satu Salat dalam keadaan kalau kita memang kalau dalam perjalanan kita tak boleh nak buat apa macam dalam kapal terbang. So itulah kemampuan kita. Kita salatlah dalam keadaan kita duduk macam tu. Sebab memang itu kadar kemampuan kita. Okay. Kalau kita ada tempat berhenti, contoh tadi cari-cari tempat salat tak jumpa. Isu dia sekarang ni bukan tak boleh berhenti, tak jumpa tempat solat. Kata boleh berhenti solat tepi jalan. Even depan orang. You kena solat sempurna solat fardu. Even kalau you duduk airport tak ada tempat solat, you kena berhenti apa? Semayang yang depan orang. Perform tu untuk solat complete pasal ni solat fardu. Betul. Betul, boleh. Bahkan itu sebahagian. You tahu waktu orang buat benda ni di airport, mula-mula memang jadi kecoh dekat Europe. Isu. Tapi lama kelamaan, dia orang dah terbiasa. Akhir sekali sekarang ni, ada satu gerakan untuk kawal. Kalau orang solat, ada orang-orang non-Muslim mari jaga orang Islam solat. Sebab orang dah tengok benda tu sebagai hak orang Muslim. Why kita tak bagi dia solat ni? Orang minum arak boleh minum arak tempat dia, orang ni mana ni, tiba-tiba kita nak solat tak boleh. Lepas tu lama kelamaan bila dah ramai orang solat, akhirnya sekarang ni dah dia adapt boleh solat tu. Jamak kita ada pilihan untuk jamak, akhirkan dia sampai waktu kita jumpa waktu sesuai, kita berhenti kita solat. Boleh. Kena kita solat, kita ada jamak, maknanya jamak takhir. Kita tak jumpa lagi, oh dah, tapi ada waktu depan mungkin waktu asar nanti kita jumpa tempat yang sesuai. So kita pergi lagi, sampailah kita jumpa, ni sesuai, kita pun jamak takhir. Kalau kita musafir. Kalau ada orang lelaki dia kerja, lepas solat dia buat awak-awak. Lepas tu saya nak jawab macam mana nanti nak pergi tandah, pergilah dulu. Lepas tu dia balik baru solat boleh? Tak ada. No such thing. Tak ada. Tak boleh nak tinggalkan dia punya tempat Jamak. Itulah saya cakap pergi dulu. Within the KL area, like kalau I tahu apa dia busy, Zohor, Asar, I know I'm going to be I will be somewhere susah. Can I do that at home? I awalkan dengan punya. Jamak takdim lah maksudnya. Can we do it on a Kalau betul-betul ada keperluan, tak boleh. Tapi kena jamak 4 Zohor 4 Asar. Sebab kita nak travelling, just kita ada kerja. Macam doktor, dia nak buat operation, dia ada 4. Dia akan masuk Zohor, dia keluar nanti dekat Maghrib, kita tak sempat nak salat Asar. So dia jamak Zohor 4 rakaat dengan Asar 4 rakaat dalam waktu Zohor. sahih Ya. anytime you know that you're not going to be able to, you can do it. Yes. Tapi since you not travelling, you solat tamam. Within town tu untuk kerja apa? Kena tengok juga. Kalau you ada masa, just sibuk tu you sebenarnya boleh cari, then you tinggalkan sekejap, you kena pergi solat. Solat tu. Kalau kes darurat macam tadi, macam doktor, yes kita terima. Kerja hal-hal yang Kerja sepatutnya kita berhenti sekejap kerja. Kalau doktor tu lain lah sebab kita tak boleh tinggal kan. Balik sana. Orang wanita, salat mana lebih baik daripada dia di rumah atau di masjid? Jawapan dia di rumah. Walaupun tidak berjamaah. Bahkan zaman Nabi SAW, nama apa tu? Sahabat tu Ummu. Apa tu? Bukan, Ummu Salamah. Bila dia tanya Nabi SAW, dia kata, salat kamu di rumah kamu lebih baik daripada salat kamu di masjid dengan Nabi. Maknanya salat masjid Nabi tu, salat di rumah dia lebih baik daripada salat masjid Nabi. Pasal apa? Dilihat sebagai itu lebih afdal bagi wanita. Apatah lagi di zaman kita ni, solat tu orang panggil dah jadi satu, kita nak keluar,
mungkin ada pakai baju, perhiasan, lepas tu pandang wanita, pandangan lelaki dan sebagainya, fitnah banyak. Dan kalau kita lah perlu ada anak-anak yang kita nak kena jaga kat rumah dan sebagainya, kita solat di rumah kita. Itu lebih afdal bagi wanita. Kalau dengan suami, okey, tak ada masalah. Untuk maksudnya? Boleh. Boleh. Okey. Tak ada halangan. Suami main kat rumah. Jawapan tadi untuk wanita. Kalau suami, afdalnya solat di masjid. Suami kalau nak buat macam betul juga, dia didik anak dengan solat sunat yang berjamaah. Kalau dia nak juga, ada sahabat Nabi SAW, dia pergi solat di kat masjid dulu, lepas tu dia balik, dia solat pula sekali lagi dengan keluarga dia. Ustaz, saya nak tanya, yang penting, apabila kita nak berbuka puasa, memang betul ke tidak sebelum azan berbunyi, memang that is the best time untuk kita berdoa sebab para ibu banyak memasak. Jadi kita kena give a little moments untuk diri kita untuk berpuasa, untuk berdoa, sebab doa itu adalah time paling makbul. Betul ke tidak? Masa tu. Doa orang berpuasa ni sepanjang hari berpuasa dia mustajab. Sepanjang hari berpuasa tu. Cuma makin dia akhir, makin dekat dengan iftar, berbuka tu makin afdal sebab pertama waktu tu waktu matahari nak terbenam. Biasanya kalau kita hadis berkaitan dengan waktu doa mustajab di hari Jumaat, Nabi SAW suruh cari waktu selepas asar. Kemudian keadaan kita pula yang paling maksimum dalam mujahadah puasa. Maka kita sangat lapar. Keadaan kita maksimum dan itu puasa kita betul-betul dalam keadaan kita lemah, merintih kepada Allah. Dan waktu tu menunjukkan pengharapan kita kepada Allah tu lebih. So memang doa sewaktu berbuka adalah doa yang paling afdal. Cuma tidaklah kata menghalang kalau kita kata, okay, kalau ustaz dia ni orang tukang dia prepare makanan. So dia dengan sibuk dia miss untuk doa tu. So kita katakan dia boleh saja dalam keadaan prepare tak mesti tak ada tangan. Tengok ya Allah, bila makan Allah anak aku ni rajinnya biarlah jadi anak soleh ya Allah. Contohnya. Ni bagi ya Allah terimalah pada aku. Duk gorengnya bismillah ya Allah terimalah amal ibadat aku ni. Contohlah whatever lah dia nak sebut. So maknanya tak semestinya dengan mesti dalam keadaan. Boleh untuk pendidikan boleh, tapi tidaklah kata satu sunnah untuk kita kata okey kita stop belaka sekarang ni kita doa seorang doa semua orang lain aminkan. Tak. Even kalau kita kata okey stop kita pakat doa masing-masing itu lebih afdal. Lepas tu doa dia ustaz, Allah melaka samtu orang rezeki ke satu tu. Adakah doa itu yang masa kita baca tak? Saya lupa ustaz. Ada perbahasan. Doa tu ada sebut tapi riwayat tu yang agak lemah lah. Riwayat yang lebih kuat ialah zahabadz zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajr. Nanti kita share dalam syahid ada dalam tu. Nanti syahid share. Aunty Dani tadi lupa. Ya. Macam kalau dia tak sempat nak solat, tak solat tolong sakit, tu that means dia balik tu dia terus solat maghrib dulu lepas tu terus isyak. Qadha ke apa tu? Sekali lagi. Macam kita ni, macam lagi dia tak sempat nak solat. Dia tak ada solat waktu tak ada lah. So memang tak sempat tinggalkan tempat dia maghrib. So lepas tu dia dah habis semua, dia dah balik kata masuk 12. Habis kerja. So dia balik tu dia solat terus maghrib lepas tu isyak. Dia jamak ke tu? Tak faham. Tak tanya ustaz ni mana tahu. Dia sekarang ni balik macam itu isu tadi juga. Dia istilah kerja sibuk kita ni, apakah kerja yang memang menghalang kita daripada solat? Katalah tu macam mana? Katalah kalau doktor kita terima. Tapi kalau setakat dia buat kerja office, Bukan selalu ustaz. Saya rasa dalam keadaan kemungkinan make it simple. Wali 500 je. Bayang
Dia masa tu dia tak sempat solat maghrib. Okey. Tapi masa tu maghrib tu time tu jugalah orang sibuk orang hadir. Tiba-tiba maghrib dia dah miss dah. Lepas tu sampai ke isyak. Dia dah balik rumah. Balik rumah, tapi ini keadaan sekali skala Ustaz Jadi bermakna dia boleh jamak takhir tapi dibuat apa kita tamam. Betul tak Ustaz? Tak boleh kasar. Dia tak boleh kasar. Dia tamam sebab dia berada di rumah. Melainkan dia di tempat itu. Ustaz ni dah salah Ustaz. Dia hajat untuk kita value dia sehingga sampai ke tahap kita jamak tu kita kena ada satu orang panggil standard lah, kalau kita kata keperluan yang memang betul-betul mendesak. Istilah darurat kita tu kita tak boleh suka-suka nak pakai. Sebab kadang-kadang benda tu darurat pada kita yang menyebabkan dia darurat. Padahal it's simple kalau orang lain, okey saya nak berhenti sekejap, saya nak pergi solat maghrib. It's so simple. Tak ada masalah. Perempuan ni masalah dia pakai make up dia tu. Dia punya lah banyak dia punya tu. Jadi maknanya dia kena isu sayang kepada make up tidak valid dari sudut syarak untuk kita akhirkan solat. So kalau kita tanya, why you don't know? Saya sayang make up saya. Jawapan tu you kena fikir. It's valid di sisi Allah. Kan? Kalau kita kata macam tu. Kalau yang report tubuh time tu orang tengah beratur tak tinggalkan kerja tu memang automatik tak siapa seorang je manage. Macam tu cara. Dia jaga orang beratur. Kat event. So kalau dia memang tak sempat tak boleh tinggalkan langsung dia orang jaga kedai. Dia tak boleh tinggalkan solat sebab ramai tak sempat. Dia memang kita tak boleh tinggalkan untuk macam mana tu dia kata dia balik dia kata boleh ke mak dia kata saya bila dia solat macam waktu tu dia tak awak dia kata ada istighfar pula. Lepas tu dia kata dia balik tu dia terus solat Dia ada partner tak masa kerja dia tu? siapa dia seorang. Itulah kata The whole time. dia seorang kalau partner tak apa. Bukan the whole time dia seorang. Dia kerja malam tu solo dia. Ya solo. He's only one man. Susah tu pasal kita nak kena tengok keadaan dia betul-betul dia tak mampu. Kalau sekala kita kata macam saya kata tadi, kadang-kadang kita meletakkan kita tak mampu, which is orang lain tengok, aku boleh je buat. Contoh kita, saya tak mampu lah gini-gini. Tengok kedai sebelah, orang tu kata, betul dah solat, saya nak solat kejap. Dia pun solat. Apa siap? Lepas sama balik. Kedai sebelah boleh je. Kedai. Dia bus lagi lah. Saya pernah jaga bus dekat ni, dekat apa dia? Solat je. Dia bukan buka kedai. Photo booth is just a camera. Tak ustaz faham. Okay. Foto bus saya pun tahu. Tapi sebab tu saya kata kita kena tengok keadaan tu. Darurat ni mesti tuqaddar biqadariha. Setiap keadaan darurat mesti dinilai betul-betul keadaan darurat. Kalau kita kata boleh dan dia kata kalau macam tu ustaz kata boleh dan dia kata bolehlah kalau macam tu. No. Kita tak boleh kata macam keadaan better kita kata you berhenti untuk solat. Itu lebih selamat untuk dia. Berhenti juga buatlah macam mana, you tutup bus ke, bagi masa dulu customer, you bagi tahu okey lepas ni saya dah tak ambil dah customer. Ini yang you last saya sebab saya nak pergi solat maghrib sekejap, dah habis waktu. Kita boleh buat macam-macam tu. Hilang customer tu terpaksa. Kita bagi budi bicara macam-macam. Kamera. Of course.
Tak ada masalah. Kalau orang tu isu dia kadang-kadang orang kita dengan toilet kita kompromi. Dengan solat no. Contohnya kata saya kadang-kadang berhenti bas kan, naik bas nak solat qasar 2 rakaat. Saya naik daripada stesen Pasir Mas. Bas ni akan berhenti stesen Tanah Merah. Dia akan berhenti lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit sahaja. Dia akan berhenti lama, tengah malam nanti di Gua Musang. Pukul 2 pagi kadang-kadang. 1-2 pagi. Uci saya, lebih baik saya tidur lah. Saya nak berhenti awal. Saya kadang saya pergi kat driver. Kalau kita kata, boleh tak saya nak pergi solat sekejap? Driver tu tengok, kita berhenti nanti kat sana. Tapi kalau kita kata, boleh tak saya nak pergi tandas sekejap? Dia kata tak apa pergi. Padahal saya pun kadang-kadang saya baiklah. Tandas tu dekat dengan orang solat. Saya kata saya nak pergi kat tandas sekejap. Nak pergi dekat tandas sekejap. Kita pergi, kita dah wuduk siap-siap dah. Cuma siapa-siapa. Maknanya, orang ni kadang-kadang dia boleh kompromi dengan tandas. Macam tak ada jaga bus. Saya nak pergi tandas sekejap. Boleh tak? Tunggu sekejap bagi saya masa nak pergi tandas. Customer boleh tunggu. Tapi bila kata, boleh saya ke solat? Hilang customer lah, apalah. Macam-macam you punya alasan. Pasal, you bandingkan dia, seolah-olah solat tu dengan tandas pun lebih rendah kedudukan dia. Pada kita, no. Kalau you kata betul untuk solat, dia lebih utama daripada semua benda. Even kalau sakit perut pun, saya kata, saya akan guna alasan lebih, solat lebih besar daripada tu. Kita gunalah alasan. Kalau dia boleh berhenti 5 minit untuk kita tandas, maka saya akan guna 5 minit tu untuk solat. Sambung ni. Pukul 12.30 dah kita ni. La ilaha illallah. Lepas tu, macam mana? Aduh. Lepas tu, nombor 6 baru. Sunnah lagi. Baca Quran. Kita tak sebut lagi baca Quran tadi. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memperbanyakkan baca Quran dalam Ramadan. Apatah lagi Ramadan dengan Quran ni dia bulan diturunkan Al-Quran. So banyak-banyakkanlah baca Quran dalam Ramadan. Buatlah jadual kalau boleh kita ada bilangan. Khatam Quran dalam Ramadan, alhamdulillah. Kalau boleh sekali, alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. Para salaf dulu berpuluh-puluh kali. Sehingga mereka para ulama mengajar pun tutuplah mengajar. Semata-mata nak sibuk baca Quran. So kalau kita boleh macam kat sekolah macam sekolah kita stop awal sekolah. Konon-kononnya berhenti baca Quran lah. Khabar-khabar pergi part lain pula baca Quran. Tapi tak maknanya sekurang-kurangnya kita ada pembahagian waktu, manage waktu kita untuk boleh baca Quran. Ada orang tanya, kalau kita tadi Ustaz, mana baik kita baca dengan terjemahan dengan kita baca Quran bacaan? Jawapan dia untuk Ramadan, baca bacaan. Baca je. Melainkan lepas kita letih, barulah kita tengok tafsir. Hilang. Ada semangat balik, baca lagi. Baca Al-Quran. Itu lebih utama. Pasal itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Baca dalam solat sunat pun dah okey. Baca dalam solat, luar pada solat pun lagi. Even kalau contohnya, kita nak baca macam mana Ustaz tahu? Ustaz, saya nak gabung bacaan Quran dalam solat. Tapi saya tak hafal. Letak Quran depan, Allahu Akbar, baca dekat mushaf. Baca sambil duduk pun boleh. Mari kita sambil duduk, baca. Lepas tu kita nak rokok, kita alih tak tepi. Allahu Akbar, rokok sambil duduk. Allah liman hamidah. Kemudian sujud. Habis dah masuk rakaat 2, pindah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan dalam ni, kita nak solat duduk. Bacaan duduk, keadaan duduk paling selesa untuk baca macam tu, duduk macam mana? Duduk bersila pun boleh. Solat dalam sila boleh. Dia kira duduk, solat duduk. Ya, tak semestinya duduk melipat, dia panggil tawarruk tu. Lenguh lah tolak gitu lama. Kalau kita nak solat dalam keadaan bersila, boleh. Allahu Akbar, salat sunat. Even kalau salat, kalau orang betul-betul tak mampu, boleh lah. Kalau solat bersila pun boleh. Cuma kita kata kalau kita nak baca banyak lah.
Kalau mushaf besar, sekarang ni ada ni. Saya solat macam ni saya. Ni dalam ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah buatlah notification to don't disturb. Within 1 hour tu kan. Don't disturb within 1 hour tu kan. Kadang-kadang lupa juga dia mari notification. Tengah baca. Lupa nak tutup notification tu kan. Alamak masuklah pula. Tapi janganlah baca pula. Dia ganggulah sikit kita. Quran kita tu Allahu Akbar. Baca. Lepas tu Allahu Akbar. Sampai. Dah tu aeroplane mode. Aeroplane mode ni boleh. Dia boleh. Boleh. Ustaz, dia kata lebih pada 3 kali kita buat pergerakan tu batal tu betul. Kalau salat sunat lagilah tak. Salat fardu pun sebenarnya ada perbahasan lah. Sebabnya isu dia ialah pergerakan dalam solat yang mengganggu atau pergerakan yang mengganggu solat kita. Itu perbahasan panjang lah. Tapi kita katakan dalam solat sunat okey lah. Kemudian bab Quran tadilah. Baca boleh dalam solat. Banyakkan bacaan bukan tafsir. Kalau dia kata dia merangkak ustaz, bacalah juga. Okay. Dan isu yang orang tanya juga saya sebelum ni ialah sedekah bacaan Al-Quran kepada si mati. Kita kena tahu perbahasan ulama dalam ni ada. Tapi pandangan mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i agak keras dalam bab ni. Dia kata sedekah Fatihah kepada sedekah bacaan Al-Quran kepada si mati tak sampai. Dan kemudian Imam Ahmad yang kata sampai. Tapi bila saya baru ni saya baca satu hadis berkaitan dengan kelebihan ahli Quran dalam syurga. Hadis yang Nabi SAW sebut kemuliaan ahli Quran, Allah Ta'ala kata kepada ahli Quran, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah keadaan kamu dalam syurga. Takunu kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana dulu kamu baca di dunia. Maknanya seorang ni kedudukan Al-Quran untuk dia di hari akhirat sebanyak mana yang dia baca di dunia. Tak semudah untuk orang tolong baca kat dia. Boleh faham? Hadis tu menunjukkan orang yang nak naik darjat dalam syurga dengan syafaat Al-Quran adalah orang yang selama hidup dia sendiri baca Quran. Apa jadi kalau tiba-tiba boleh upah? Baik dia tak baca Quran seumur hidup dia upah ya orang. Dia ada duit, panggil 100 budak tahfiz. Seorang bagi 100. Barulah berapa? 10,000 sikit je. Nah. Jadi 100 orang budak bayar 100 orang, khatam. Dia dapat pahala 100 kali khatam. Dan akhirat nanti naik darjah duduk. Apakah semudah itu untuk syafaat Quran? Hadis tu kata, Iqra, baca, kamu baca. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana dulu kamu baca di dunia. Kedudukan kamu di dalam syurga akan berada pada ayat yang terakhir kamu baca. So ini galakkan supaya kita sendiri ni kena kita baca Quran. Tak semudahnya kita upah orang baca Quran, atau tak semudahnya kita sekadar kita nak dengar Quran. Boleh kalau kita kata kita penat ke apa. Saya dalam Ramadan pesan, kalau dulu-dululah waktu budak anak-anak kita kecil apa semua, kita muda lagi masa tu, dengan family balik Madinah dulu, saya cabut kat Astro. Bila masuk bulan Ramadan, cabut kat Astro sembunyi. Oh, tak mana kat Astro ni? Tak ada, tak tahu mana. Kita tak nak bagi tengok Astro bulan Ramadan. Lepas tu, lepas habis Ramadan, oh jumpa kat Astro. Macam mana? Pasal apa? Kita nak minimizekan kita. Saya pun bukannya itu, kalau ada TV, tengok kadang-kadang mak saya kata, oh tengok tu, dia kalau jumpa TV tu sudahlah tu. Sebab orang kita jarang tengok. Bila tengok sekali, tengok pula, oh dia jadi kali. Jadi kita terpaksa minimizekan, buang. Lepas tu kata, buang kat Astro kau. Facebook, kurangkan sikit dalam Ramadan. Hak ada Facebook, hak ada TikTok, kurangkan TikTok. Hak ada IG, kurangkan IG. Banyakkan dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ni,
kita jangan rasa dalam, saya kadang-kadang dalam hati kita ni, kita rasa kita mampu untuk kumpulkan dua kecintaan. Kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap akhirat. Seolah-olah kita mampu. Tak apa, aku main IG pun ada waktu aku baca Quran, aku ada main Facebook, ada waktu baca. Kita rasa kita mampu manage. Tapi sebenarnya lama-lama hati kita ni kan, dia akan jadi berat ke dunia tu, lebih daripada tu. Kita rasa kita mampu manage, tapi sebenarnya cara yang terbaik ialah kita tinggalkan urusan tu seketika, kita fokus untuk akhirat dan kita baca Quran. Barulah kita boleh khatam Quran bulan Ramadan. Kalau kita kata tak apa, aku ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk mesej, ada waktu untuk media sosial, kebiasaannya tak ada, tak sempat. Kita kena usaha lebih, tinggalkan usaha. Tahanlah, kita kena mujahadah. Ustaz pun kadang-kadang gagal abad tu. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayat kepada kita semua. Baik. Rasanya itulah yang dapat kita sebut. Satu lagi terakhir last. Dalam bab ni ialah sedekah Ramadan. Ini antara benda yang Nabi SAW sendiri kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ni paling pemurah. Tapi bila masuk Ramadan, sifat pemurahnya Nabi lain daripada yang kebiasaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni orang paling pemurah dah, orang paling baik dah. Tapi bila datang Ramadan, dialah yang paling baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Maknanya itu sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita kata di awal tadi saya sebut, ada orang nak bagi duit raya. Waktu duit raya tak berkira. Tukar untuk duit raya ni beribu nak tukar. Anak saudara ni beli RM50, orang ni beli RM50, orang ni beli RM100, orang ni beli RM100. Tapi bila bulan Ramadan, orang fakir mari kat dia, nak bagi RM10 atau RM50, dia rasa berat. Padahal ini Ramadan. Jadi, antara duit raya dengan duit Ramadan, macam tu juga saya katakan. Antara bagi makan orang di hari raya dengan bagi makan orang berbuka puasa, lebih afdal kita bagi untuk berbuka puasa. Antara nak bagi duit raya di luar raya Ramadan dengan bagi dalam Ramadan, lebih afdal bagi dalam Ramadan. Sebab itu kerana syariat tidak nak setiap umat ini miss fadilat infak dalam Ramadan, maka Allah wajibkan bagi setiap orang bayar zakat fitrah. Kerana apa? Kerana itu kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan. Pandangan kita kata termasuk kasih sayang, kerana Allah Azza wa Jalla tak nak kita miss pahala sedekah Ramadan walaupun sekadar satu gantang makanan. Paling minima semua orang akan sedekah Ramadan. Insya-Allah. Orang yang taat paling minima dia akan sedekah. Macam mana? Sebab dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi janganlah ambil yang minima tu. Ada lagi fadilat sedekah yang lain. Okey? Maka rancanglah infak kita sepanjang Ramadan. Saya suka kalau kita ni ada duit, walau tak banyak, kita rancang untuk setiap hari ada transaksi sedekah. Jadi kalau kita ada RM300, kita keluarkan RM10 sehari. Kalau kita ada RM3,000, kita keluarkan RM100 sehari. Supaya setiap hari kita ada amalan bersedekah. So mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Tiba-tiba kena pula malam tu, malam tu qadar. Nak sedekah malam kan nak sedekah siang? Malam ke siang lebih afdal? Ada kata siang, ada kata malam. Dalam bulan Ramadan. Dalam bulan. Sebenarnya boleh dua-dua. Cuma infak di waktu malam ni lebih sifat dia sembunyi. Dan infak yang sembunyi lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita transaksi online je lagi sembunyi pun okey. Sifat sembunyi lebih afdal daripada terang-terangan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang
waktu tersembunyi dan terang-terangan. Maka bagi mereka pahala di sisi Allah dan di akhirat nanti mereka tidak bersedih dan tidak bimbang. Jadi oleh kerana itu fadilat sedekah ni besar dalam Ramadan kerana sifat Nabi yang pemurah dan sifat sahabat-sahabat pemurah. Di mana kita nak infak, pulang. Kalau kita nak infak orang buka puasa, itu sebaik-baiknya. Dalam Ramadan, kita dapat pahala puasa dia. Oh ni paling dahsyat. Siapa yang man fattara sa'iman, siapa yang bagi makan orang buka puasa, bagi dia pahala puasa dia dan pahala puasa orang yang dia bagi buka puasa tanpa mengurangkan pahala orang yang berbuka itu. So kita ikhtiarlah. Mungkin kita di masjid dalam ni ada catering macam-macam. Kita beli roti john ke apa semua, kita bagi kat mana rumah kita kenal, kita bagi. Orang dulu sharing makanan ni biasa. Pak kita ni mungkin kita tak jumpa. Kita kenal mana-mana, institusi nak bagi kat tahfiz pun boleh. Tahfiz saya pun boleh, bukan nak ngepeng tapi nak sebutnya pak orang lain pun boleh juga, mana-mana pun. Yang penting kita sampaikan untuk orang-orang yang tu. Setengah-setengah kadang-kadang tak jumpa, tak ada tahu nak gimana. Tak, saya kalau boleh kita buat, ingat dulu tahun lepas, tak lupa ke dengan Kak Bun, kita buat baket Ramadan. Dan tahun tu saya balik kampung, pengeluaran hari-hari tak ada masalah, kita masuk dalam tabung kita setiap hari untuk sampai ke orang miskin bila tu, itu pulanglah. Bila nak makan, bila ataupun kalau kita boleh taja buka puasa hari-hari mana-mana yang kita boleh, kita cari, insya-Allah kita buat. Kalau kita nak buat untuk grup kita pun, kita buat grup kita dan kita manage. Kita lantik satu benda hari kat kita untuk masuk dalam tabung tu. Lepas tu cukup. Hari ni untuk tahfiz sekian. Ada buat tahfiz sekian. Untuk anak yatim. Oh ni masjid. Oh ni. Dan kita buat dalam bajet mana kita mampu. Mungkin kalau 100 orang banyak kita ni. Kita boleh luaskan lagi. Allah, kita buat baket Ramadan pula dan sebagainya. Planning lah untuk infak. Sebab benda ni sangat-sangat besar di sisi Allah. Kalau tidak kerana infak Ramadan yang besar, kita katakan Allah wajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, mesti ada maksud. Mesti ada matlamat. Selain daripada bagi orang miskin makan di siang hari di pagi hari raya dengan zakat fitrah, dia juga memberikan pahala kepada setiap individu Muslim. Walaupun budak tu baru lahir, tapi dia hidup dalam Ramadan, zakat fitrah tetap wajib ke atas dia. Dan dapat pahala infak Ramadan. Dan limit dia sebelum salat raya. Bila salat raya, dia akan jadi sedekah biasa. Nampak tak? Itulah antara besarnya infak dalam Ramadan. Semoga Allah SWT mengganjari kita pada amal yang sebelum ganjari, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beramal sepanjang Ramadan. Allah bagi kefahaman kepada kita tentang besarnya Ramadan. Dan Allah bagi kepada kita keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan kepada apa yang Allah Taala sediakan dalam syurganya terhadap orang-orang beriman, sehingga akhirnya kita diberi kekuatan untuk beramal dalam Ramadan. Semoga Allah Taala sampaikan kita ke dalam Ramadan, bagikan kepada kita kekuatan, kesihatan, hidayah dan petunjuk untuk kita beramal sepanjang Ramadan. Semoga Allah Taala jadikan kita ikhlas dalam beramal. Siramkan hati kita, penuhkan hati kita dengan rasa cinta kepada Allah. Beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganjari kita juga sebaik-baiknya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada Ramadan dan setelah daripada hayat kita habis nanti, atau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla di alam akhirat sana, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.